Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Hanayo Xiao Suan Segambut. Tuan Speaker, soalan saya nombor 2. Sila Menteri Perumahan dan Kajian Tempatan jawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Segambut kerana menanyakan soalan ini dan memberi peluang pada saya untuk membuat penjelasan ya. So jadi untuk pengetahuan bagi Segambut, Balai Bomba Sri Hartamas adalah di dalam kategori A. That means the first level of balai bomba ya, yang the most equipped, yang banyak dibuat kawal selia. Jadi di Balai Bomba Sri Hartamas ini jauhnya daripada Mount Kiara adalah 1.5 km dan kepada Sri Sinar adalah 6.5 km. Jadi kalau ikut masa yang mengikut KPI, masa yang ditetapkan oleh bomba adalah 10 minit ke bawah. Jadi untuk ke Mount Kiara adalah 4 minit dan juga untuk ke Taman Sinar Suria is 9 minutes ya. So jadi untuk kelengkapan dalam balai bomba ini, kita ada kelengkapan sebanyak 2 aerial ladder platform, 1 water tanker dan 1 emergency medical rescue dan 2 fire rescue tender. So in case lah di gambaran dia, in case you might not be familiar with the terminology, inilah ada balai-balai peralatan yang telah ada. Selain pada itu juga dia ada jentera-jentera dan peralatan yang kecil-kecil seperti circular disc, power saw, chainsaw, portable pump, Godiva, Zamro, Rescue, Mini STO and so on and so forth. Itu yang peralatan yang kecil-kecil untuk dibawa oleh pegawai bomba dalam menangani isu-isu kebakaran ataupun penyelamatan ya. Jadi untuk sistem-sistem jenis kawalan untuk mengelakkan kebakaran, dia ada mengikut kategori perumahan, mall, hotel dan sebagainya. Jadi untuk perumahan dan juga untuk mall, kita ada sistem-sistem pemadam api untuk rumah ya, dan sistem hos gelung untuk rumah. Kita ada sistem penggera kebakaran elektrik manual dan kita juga ada pusat kawalan kebakaran dan sistem pengesan api juga ada di bangunan-bangunan ini. Jadi pegawai bomba di Sri Hartamas setakat ini telah menjalankan pemeriksaan di bangunan-bangunan sekitaran di Balai Bomba Sri Hartamas sebanyak 70 kali pada tahun ini dan disasarkan sebanyak 103 kali yang harus mereka laksanakan. Jadi ada lagi 33 lawatan inspection yang harus mereka laksanakan. So jadi untuk itu Balai Bomba Sri Hartamas ini dia melapor di Balai Bomba Kuala Lumpur di Hang Tuah, di Balai Bomba Kuala Lumpur ya. So jadi apa-apa komunikasi itu akan dikaitkan ataupun disambungkan dengan Balai Bomba Kuala Lumpur yang menjadi main untuk balai-balai bomba di seluruh Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih. Sila, soalan tambahan pertama. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya adalah, apakah perancangan Jabatan Bomba dalam menghadapi kebarangkalian adanya kebakaran yang serius semasa tempoh gangguan bekalan air? Kerana yang saya dapat jawapan adalah dia memang ada standby 1 tanker air, tetapi kalau kebakaran yang serius di kawasan padat seperti ini yang juga merangkumi banyak rumah kampung yang ada sublet kepada warga asing, dan kebakaran memang selalu berlaku di kawasan ini. Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri 1 minit. Untuk kebakaran dalam tempoh COVID ni, terutamanya bila kita kena harus mematuhi SOP dan sebagainya, tapi dari segi perkhidmatan kebombaan itu tidak menjadi halangan kerana mereka selalu dapat laluan trafik ya untuk ke tempat itu. Jadi dari segi air, persediaan air untuk memadamkan api, selain daripada tanker yang ada di Balai Bomba Sri Hartamas, di Balai Bomba Sri Hartamas juga dibantu oleh Balai Bomba TTDI Jaya dan juga Balai Bomba Jinjang. So dia antara Balai Bomba supporting Balai Bomba di kawasan Sri Hartamas. Dan Balai Bomba juga ada kelonggaran untuk menggunakan pilih-pilih air yang ada di kawasan situ, untuk dibuka pilih-pilih air untuk digunakan mengambil air untuk membantu
memadamkan kebakaran. Dan berbagai cara lagi untuk memastikan bahawa kita ada cukup bekalan air untuk memadam api. So itu ada di antara perkara-perkara yang memang standard yang selalu dilaksanakan oleh bomba ketika ada kebakaran. Terima kasih. Terima kasih. Soalnya